Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ba'd. Tuan-tuan puan-puan muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, malaikat datang bertanya pada yang pertama, "Hai fulan, kamu ada apa-apa hajat?" "Tak ada tuan, saya ni seorang yang tak disenangi orang lain, kepala saya botak, orang pandang saya dengan hina, ya, saya dipandang sebagai sampah. Kalaulah ada peluang saya nak rambut saya tumbuh dengan cantik supaya disenangi oleh orang lain, dan saya mohon supaya saya mendapat kekayaan dengan cara perniagaan unta. Baik, aku doakan untukmu." Ni malaikat datang ni, malaikat doakan untuk yang pertama, dan dia pun tumbuh rambut. Orang pun yakin dengan dia, perniagaan pun berlaku, beri kepadanya unta sepasang, berkembang biak, perniagaannya hebat. Yang kedua pula, malaikat datang berjumpa dengannya. "Hai fulan, apa keadaanmu? Saya seorang susah, kulit saya sakit, orang jijik dengan saya. Apa hajatmu?" "Saya berhajat kalaulah disembuhkan kulit ni. Lagi berhajat untuk jadi orang kaya dengan peternakan lembu." Begitulah datangnya dalam hadis. Ya, baik, malaikat mendoakan untuknya, sembuhlah kulitnya daripada penyakit, dan dia diberikan sepasang lembu dan berkembang biak, perniagaan besar. Malaikat datang pada yang ketiga kan tuan-tuan. "Fulan, apa hajatmu?" "Aku buta. Hidup jadi orang buta ni, orang kelayan upaya ni payah. Dinafikan orang hak berbagai-bagai. Apa kamu nak?" "Nak jadi celik dan jadi peniaga yang berjaya, iaitulah peniaga kambing." Nampak tuan-tuan? Malaikat berdoa. Mana malaikat datang jumpa manusia. Dan dalam banyak peristiwa Nabi SAW memberitahu malaikat datang. Ya, contohnya dalam satu peristiwa, Nabi didatangi oleh seorang lelaki yang berpakaian segak, rambutnya hitam, baju punya putih, tak ada pun kelihatan padanya tanda dia berjalan jauh. Dan dalam hadis yang lain, Nabi telah mensifatkan malaikat datang ni dalam rupa seorang sahabat namanya Dahiyah Al-Kalbi. Dahiyatul Kalbi ni adalah seorang sahabat Nabi yang sangat tegap badannya, susuk tubuhnya tegap, rupanya handsome. Kalau dia berada di mana-mana, mata semua akan terpaku padanya. Jadi malaikat selalu datang dalam rupa Dahiyatul Kalbi. Ni sahabat Nabi SAW yang rupanya segak, seorang yang sangat hebat imannya, seorang yang tidak pernah terkebelakang dalam medan jihad bila Nabi SAW menyeru di antara yang awal, menghimpunkan rupa paras yang hebat dan juga keimanan yang sangat jitu kepada Allah SWT. Dan Nabi telah bersabda, malaikat Jibril selalu datang dalam rupa Dahiyatul Kalbi. Ya, dalam setengah peristiwa memang para sahabat melihat Jibril datang. Dalam hadis yang telah kita semua maklumi, la yura alaihi atharu safar. Kan, seorang lelaki yang datang dalam keadaan segak bertanya kepada Nabi tentang Islam, iman dan ihsan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, sekarang malaikat boleh menjelma dalam rupa manusia, dan malaikat tidak pernah berjumpa dalam rupa orang perempuan. Kerana itu bila Maryam radhiyallahu anha, Maryam alaihi salatu wassalam, ibu kepada Isa, Nabi Isa alaihi salam, bila dia berada dalam satu tempat yang disebut oleh Allah dalam surah Ali Imran sebagai contohnya, "Ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab." Ini Maryam, ibu kepada Isa alaihi wassalam, merupakan seorang wali Allah. Dia bukan seorang nabi. Nabi tidak pernah diutus dari kalangan perempuan. "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim." Tak pernah kami utuskan melainkan lelaki. Jadi Maryam tidaklah menjadi nabi, dia hanyalah seorang wali. Maka dia pun terkejut ketika dia berada dalam bilik yang mana dia diwakafkan oleh ayahandanya untuk menjaga kepentingan masjid.
Tiba-tiba datang seorang lelaki. Macam ni kau boleh masuk sini? Malaikat rupa-rupanya. Malaikat datang dalam rupa lelaki. Malaikat tidak pernah datang dalam rupa perempuan. Ya, ini satu penjelasan daripada Quran dan juga daripada hadis Nabi SAW. Tuan-tuan dan hati dan dikasihi Allah sekalian. Tadi saya ceritakan kepada tuan-tuan, malaikat ni tugas yang pertama beribadah kepada Allah SWT. Bila Nabi melihat di Baitul Ma'mur, di kalangannya ada yang sedang sujud, ada yang sedang rukuk, ada yang sedang berdiri, belum lagi melakukan rukun yang berikutnya, masih lagi dalam keadaan itu sudah puluhan, sudah ratusan tahun, sudah ribuan tahun. Itu diberitahu kepada Nabi oleh Jibril. Manakala tugas malaikat yang kedua iaitu ni tugas para malaikat, contohnya datang dalam majlis ilmu, mencatat. Tuan-tuan, malaikat datang dalam majlis ilmu, duduk tengok. Disebut dalam hadis Nabi SAW, inna lillahi malaikatan sayyarin, sesungguhnya bagi Allah ni ada malaikat yang kerjanya merayau-rayau. Dia mencari majlis ilmu untuk duduk bersama-sama. Nanti dia akan bawa report itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu antara yang dikemukakan, dia kata, ya Allah, dalam majlis ilmu ni ada orang datang, bukan datang nak dengar majlis ilmu, tapi dia datang dengan tujuan yang lain. Mungkin dia ni bukan nak datang ilmu, tapi dia kebetulan tengok ramai pula orang datang ni, apa hal ni? Dia pun join juga kat masjid contohnya. Dia bukan nak datang ilmu, tapi dia kebetulan dia tengok orang ramai, dia pun datang. Ada pula yang datang untuk mengintip. Kan tuan-tuan, dekat masjid biasanya mengintip, tengok apa ustaz dia cakap ni. Ya, nanti dia terus hantar report dia kepada orang tertentu. Ada tuan-tuan, dia boleh kawan sekalian. Ya, disebut dalam hadis Nabi SAW, dia tanya kepada Allah oleh malaikat ini, mana kedudukan orang ni? Malaikat tak tahu nak justify. Maka Allah SWT telah pun berfirman kepada malaikat tersebut yang tugasnya mengutip, memberitahu, membawa maklumat kepada Allah SWT. Allah menjelaskan, innahu lan yashqa jalisuhum, sesungguhnya orang datang ke majlis ilmu ini, mereka tidak akan menjadi orang yang menderita. Ya tuan-tuan, jadi ini salah satu tugas para malaikat, datang ke majlis ilmu. Lain daripada itu, membawa wahyu. Lain daripada itu, tugas malaikat juga membawa rezeki. Lain daripada itu, mencatat amalan yang kita lakukan. Tuan-tuan tahu tak, sebenarnya apa yang kita cakapkan ini, dia punya tenaga yang luar biasa. Dia tak berhenti setakat tuan-tuan dengar, tak berhenti setakat rekod yang tuan-tuan buat, tak berhenti setakat apa yang tuan-tuan dapat amalkan. Rupanya kata-kata kita yang kita hamburkan ni, dia akan naik ke langit, tuan-tuan. Ya, dulu dalam beberapa ratus tahun lalu, 600 tahun lalu, seorang ulama bernama Ibn Arabi berkata, dia ni dibukakan kasyaf oleh Allah SWT. Kasyaf ni tuan-tuan adalah satu ilmu yang Allah beri kerana orang itu ikhlas. Ya, macam cerita malaikat tadi baca Quran, seorang baca Quran, malaikat turun untuk mengiringi bacaan tersebut, mendengar bacaan tersebut. Imam Nawawi kata, boleh. Kalau kamu nak dapat kelebihan itu, nombor satu sekali kamu kena ikhlas dalam bacaan Quran. Ikhlas ya, kamu lakukan keikhlasan itu akan menjemput malaikat untuk datang. Tak cukup setakat itu tuan-tuan. Dan baca Quran yang kedua dengan suara yang paling enak dan juga paling elok, dengan tajwidnya, dengan makhrajnya, dengan sifatnya, dengan kefahamannya, dengan tahu hukum wakaf dengan betul, kata Imam Nawawi. Ya tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ya. Jadi kita lihat dalam pendekatan di sini, dalam penjelasan yang dikemukakan oleh para ulama, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dia sebut tentang macam mana dia baca Quran sampai malaikat boleh turun. Malaikat boleh join sekali, malaikat boleh dengar sekali. Kata seorang ulama Taqiyuddin Al-Hilali, aku baca cerita ini, aku fikir macam mana malaikat turun Maka aku cuba mengikhlaskan diri. Waktu malam aku sembahyang tahajud, aku baca Quran, kemudian aku sambung lagi sembahyang. Tiba-tiba ketika aku sedang sembahyang, aku melihat satu hamparan turun daripada langit warna putih. Kita sekali-sekala kalau nak bangun tahajud, pergilah sembahyang dekat compound kita, sembahyang dekat kawasan rumput rumah kita kalau ada lah. Sembahyang dekat kawasan, kalau kat kampung tu sembahyang bawah pokok ke, sembahyang kawasan lapang ke, berani tuan.
Kalau pagar berani juga lah ya, takut-takut juga tuan-tuan. Saya pernah cuba tuan-tuan, cuba sekejap takut kemarin tuan-tuan, menggigil rasa. Taqiyuddin Al-Hilali ni seorang ulama daripada Hijaz berkata, aku sembahyang begitu dan aku baca Quran, aku nak rasa macamlah nak melihat bagaimana rupa malaikat turun, betul-betul turun tuan-tuan. Tapi aku lihat dia turun, warna putih itu turun dekat dengan aku naik bulu roma, naik. Tiba-tiba yang terkejutnya aku melihat seorang budak perempuan keluar daripada kawasan putih yang datang dekat dengan aku itu. Seram tuan-tuan. Aku rasa ingin membuka sembahyangku dan melihat apa yang sebenarnya berlaku. Tapi aku tahan diri aku. Dan habis sembahyang aku ucapkan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tiba-tiba lesaplah semuanya dalam sekelip mata. Dan aku bertanya kepada tuan guruku, dia berkata itu bukan malaikat, itu syaitan sebenarnya. Nampak tuan-tuan? Rupanya syaitan ni boleh datang juga. Kita cerita tentang malaikat, syaitan nak dia tuan-tuan. Ya? Kerana kalau malaikat turun disebut dalam ayat Allah SWT, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat ni kalau datang, dia akan datang dalam keadaan yang mendatangkan ketenangan kepada seseorang, bukannya ketakutan. Tapi kalau kamu tengah sembahyang waktu malam di tempat yang lapang, tak ada orang lain selain kamu seorang diri saja, mula rasa seram, itu bukan malaikat, itu jin datang mengacau kamu sebenarnya. Ya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, ni kisah para ulama lah. Ya, pernah sekali Abdul Qadir Jailani, seorang ulama tabi'i yang terkemuka, ahli tasawuf yang hebat. Dia sedang berjalan di padang pasir. Tiba-tiba tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dia pun lihat sekelompok awan datang dekat dengannya. Dan tiba-tiba keluarlah suara daripada awan tersebut. Hai Abdul Qadir, kamu seorang yang kuat beribadah kepada Allah. Ketahuilah olehmu, dengan sebab kuatnya ibadah kepada Allah SWT itu, maka telah pun diharamkan kepada kamu, dihalalkan kepada kamu perkara yang haram. Ya tuan-tuan, ni orang lagi kuat imannya, lagi hebat ancamannya, ujiannya. Abu Qadir pun mengambil kasutnya. Wahai celaka, aku baling kamu dengan kasutnya nanti. Wahai si Jurjana, si laknat Allah, aku akan baling kamu dengan kasutnya nanti. Ya, maka suara itu pun makin hilang, tapi dia masih lagi mengeluarkan satu kata-kata, wahai Abdul Qadir, nampaknya kamu terlalu kuat iman. Gembira kamu akan mati dalam iman. Hai celaka, baik kau berhenti, so aku baling kamu kali yang kedua. Ya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kisah ni berlaku disebut oleh para ulama, contohnya Imam Az-Zahabi, bagaimana hebatnya seorang seperti itu yang Allah SWT nampak kepada perkara-perkara yang kita tak nampak. Yang ini nama dia tuan-tuan, kasyaf. Kasyaf ni adalah berkaitan dengan firasat. Firasat ni tuan-tuan Allah berikan kepada orang yang bersih hatinya, kuat amalannya, dan juga seorang yang kuat bangun malam, biasanya diberi kepada Allah firasat. Firasat ni tuan-tuan datang perkataan farasa, datang perkataan iftarasa. Dalam Quran mengatakan inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Tawassum. Seperti contohnya kisah yang berlaku pada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman antara orang yang memiliki firasat. Bila Nabi sudah wafat, Abu Bakar menggantikan, Abu Bakar wafat, Umar menggantikan, Umar sudah wafat, Uthman menggantikan. Uthman duduk menyampaikan majlis ilmu ataupun dengan kawan-kawannya dalam meeting, sahabat-sahabat yang lain. Maka tampillah seorang orang muda datang dalam majlis tersebut. Sayyidina Uthman berkata kepadanya, wa innal ainaini tazniyan, sesungguhnya mata itu berzina. Maka orang dalam majlis ilmu ni merasakan itu satu ilmu yang mereka dapat daripada Sayyidina Uthman. Tapi bagi yang baru masuk ini, dia terasa memang kena tepat pada dirinya. Bila semua orang sudah pulang, dia pun datang jumpa Sayyidina Uthman. Wahai Sayyidina Uthman, adakah wahyu masih turun lagi walaupun Rasul dah wafat? Faham tak tuan-tuan? Kerana kata-kata Uthman itu tepat kena pada dirinya. Masakan tidak. Kerana tadi dalam perjalanan datang, dia melihat seorang perempuan yang cantik, lalu matanya melihat, merhatikan, melihat dan terus melihat. Kini pada matanya ada bekas zina. Allahu Akbar. Pada matanya ada kesan zina.
pada matanya dia kesan melakukan dosa. Dan dia tampil dalam majlis Sayyidina Osman tegur perkara itu. Orang lain merasakan tidak ada apa-apa, tapi dia yang makan cili rasa pedas. Lalu Sayyidina Osman berkata, wahai sahabatku, takutilah kamu, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Wahai saudaraku, takutlah kamu kepada firasatnya orang beriman, kerana firasat orang beriman itu Allah berikan kepada seorang yang melihat dengan nur daripadanya. Jadi Sayyidina Osman salah seorang yang memiliki hati yang sangat bersih, dan dia telah pun dapat melihat apa yang orang lain tak dapat lihat. Tuan-tuan, Sayyidina Osman yang antara kelebihan dia, tuan-tuan, sangat pemalu, tuan-tuan. Sampai malaikat memalu kepadanya. Dalam hadis yang lain, Nabi telah pun duduk dengan Sayyidina Umar dan Abu Bakar. Kelihatan betis Nabi ni di bahagian bawah lutut terbuka. Duduk barangkali duduk bersila. Macam kita kadang-kadang pakai jubah begini, pakai kain terselak kan, dekat bawah betis ini, kawasan betis ini yang bukan merupakan aurat. Tapi bila datang Sayyidina Osman, lekas Nabi tutup. Lantas dua orang sahabat dia bertanya, mengapa Nabi tutup? Kami datang tadi Nabi macam tu je duduk. Nabi jawab, bagaimana aku tidak merasa malu terhadap seorang manusia yang para malaikat malu kepadanya. Dikatakan Sayyidina Osman ini masuk ke dalam tandas, dia akan tutup mukanya kerana malu kepada Allah SWT. Sayyidina Osman masuk tandas, nak qada hajat, terpaksa buka aurat pun dia tutup mukanya habis-habisan kerana malu kepada Allah SWT. Ya, tuan-tuan masuk tandas macam mana, tuan-tuan? Khalas, sahlan wa sahlan wa jalan. Tuan-tuan ni boleh tak ada salahnya. Tapi babil adab. Ya, kita kalau nak buka pakaian pun kena bagi signal dulu. Kan, nak buka pakaian duduk seorang diri, bismillah, maka malaikat yang mengiringi kita akan menjauhkan diri, fahamlah bahawa kita nak buka pakaian. Kerana malaikat, wa innal malaikata la tata'azza kama yata'azza ibnu Adam. Malaikat ini merasa tidak senang, merasa sakit, tak selesa, sebagaimana seorang kita tak selesa terhadap satu perilaku yang tidak elok. Ya, bau mulut yang busuk umpamanya, bau badan yang busuk, ya, pakaian yang tidak dibersihkan dengan betul, maka malaikat tidak senang macamlah orang lain tidak senang kepada kita. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Ya, banyak perkara yang boleh kita bincangkan tentang malaikat ni sebagai satu tanda ataupun salah satu perintah Allah SWT untuk kita beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat, kena kenal malaikat, kena faham malaikat, dan kemudian barulah cinta kita kepada malaikat. Ya, tuan-tuan ini mulia kelas sekalian, nama para malaikat ini disebut oleh Allah SWT dalam Quran dengan beberapa nama. Contohnya dipanggil dengan nama Ar-Rusul. Ya, Allah SWT menjelaskan, Allahu yastafi rusulan minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah SWT memilih di kalangan malaikat-malaikatnya menjadi rasul. Ada malaikat yang kita dah gambarkan tadi, kerjanya adalah beribadah saja kepada Allah SWT. Ada malaikat yang pangkatnya lebih tinggi daripada itu, kerjanya menyampaikan wahyu kepada manusia. Ada malaikat yang kerjanya mencabut nyawa. Ada malaikat yang kerjanya membawa rezeki. Biasanya malaikat datang kepada Nabi SAW dua orang, seorang Jibril, seorang pembantunya Mikail. Ya, seorang lagi disebut dalam hadis Israfil. Ya, sebab bila kita ni rasa kita tak senang duduk satu tempat, orang asyik attack kita sahaja, kita selalu dipersalahkan, Nabi ajar kita satu doa. Betul tuan-tuan? Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya, ya Allah, ya Tuhanku, wahai Tuhan Jibril, Mikail dan juga Israfil. Diajar oleh Nabi SAW, tunjukkan kepada aku, ihdini lima ikhtalaftu fihi biiznik fa innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah hidayah kepadaku dan apa yang berlaku ni, dan tunjukkanlah kepada mereka kenapalah aku ni sentiasa saja dipersalahkan. Wahai Tuhan Jibril, Mikail dan juga Israfil, ya, ihdini lima ikhtalaftu fihi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Doa Nabi ajar. Nabi didatangi oleh Jibril dan Mikail dalam beberapa peristiwa. Contohnya masa Nabi masih kecil di rumah Halimatus Sa'diyah, Nabi SAW telah pun ditangkap oleh dua orang lelaki yang tegap, yang Nabi sifatkan rupanya macam Dahiyatul Kalbi ni,
Sahabat Nabi badannya berotot, tegap, besar, segak, tinggi. Ya, kelihatan rupanya tampan, badannya begitu tegap, susuk tubuhnya sangat sasil. Datang dua orang lelaki ni menangkap Nabi SAW, lalu membaringkan di hadapan adik-beradik susuannya, lalu dibelahnya dada baginda. Lalu adik-beradik yang lain pun berlari pulang ke rumah, beritahu pada ayah ibu mereka apa yang berlaku. Mereka pun datang melihat bendanya sudah selesai, tetapi pada wajah Nabi tanda pucat. Jibril Mikail datang kepada Nabi SAW untuk membelah dada, mengeluarkan hati itu, dibasuh dengan air Zam-Zam sekali. Kali kedua sebelum Nabi di-Isra' dan juga di-Mi'rajkan. Dan kali ketiga Jibril Mikail datang lagi sekali kepada Nabi SAW dalam peristiwa Nabi telah disihir. Sihir ni berlaku tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ya. Sihir adalah benda yang wujud, kerana Allah Taala sebut dalam banyak firman-Nya berkaitan dengan sihir. Nampak macam ni tuan-tuan, dalam hidup ni manusia sering kali merasa tidak senang kepada yang lain. Orang lebih daripada orang lain akan dihasad pada ini. Hasad je tak apa, dia pergi pada peringkat berikutnya, disihirnya. Orang perempuan yang cantik didengki oleh perempuan yang tidak cantik. Orang yang kaya didengki oleh orang yang tidak kaya. Orang berpangkat didengki oleh orang yang tidak berpangkat. Ya? Nampak tak tuan-tuan? Bila pergi kepada doktor, seorang perempuan dengan suaminya sudah berkahwin hampir 10 tahun tidak dapat anak, pergi jumpa doktor, doktor cek, buat scan apa semua, tak ada. Tak ada masalah pun. Kedua-duanya sihat walafiat. Cuma suaminya seringkali dah bermimpi dalam tidurnya melihat benda-benda yang pelik-pelik. Ya, dia berilah amalan satu doa. Kini dia mengamalkannya, maka benda tersebut tidak boleh masuk lagi ke dalam rumahnya. Tak jauh dari sini tuan-tuan kisah ni berlaku. Ya. Sekarang tar ataupun tile rumahnya yang kukuh solid di atas batu yang keras itu ditailkan, mula pecah-pecah. Dan daripada rekan-rekan tersebut keluar tanah merah macam tanah kubur tuan-tuan ni sekalian. Ya. Terus lagi amal, ustaz ni kata sabarlah, amal lagi. Sekarang benda tersebut tak boleh masuk ke dalam rumahnya. Satu pagi dia bangun untuk pergi kerja. Lihat tuan-tuan dimuliakan sekalian, di bahagian depan rumahnya, awning rumah itu yang hukum akalnya kalau manusia panjat mestilah pecah kan. Awning yang macam straw tu kan, apa plastik tu kan, polikabinet tu kan. Lihat tengok, ada tapak tangan lah ni, penuh atas ni. Bila nak masuk orang naik? Dan tapak tangan tu macam darah tuan-tuan dimuliakan sekalian. Ya Allah, sihirnya tuan-tuan. Si Anwar ni sihir, disihirnya, tak tahu apa sebab. Dalam Islam kalau mengalami situasi seperti ini tuan-tuan, dia ada 3 peringkat. Peringkat pertama, kalau sebelum kena amalkan zikir, doa, wirid, jangan tinggal, baca Quran. Nak tidur malam, bacalah 3 kul, hembuskan kedua tapak tangan dengan sedikit ludahan, sapukan ke seluruh anggota badan. Ajak anak-anak daripada kecil. Keluar rumah baca bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma ismihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kan tuan-tuan? Betul kan? Ya, lepas sembahyang lebih molek lagi kalau dapat amalkan zikir lepas sembahyang. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan sebagainya. Tapi kalau dah kena dah jadi lain tuan-tuan. Dah kena, dia memang kena rawatan. Ya, dan alangkah payahnya nak dapat rawatan pada hari ini. Kerana yang mempunyai diri itu nombor 1 tidak cukup fit. Umpamanya seorang pesakit yang dicadangkan doktor untuk makan ubat, tapi dia makan ubat itu tak cukup prescription, dia kena makan lebih banyak ubat yang lain. Maka itulah masalahnya tuan-tuan. Rawatan tu bukan benda yang senang. Bila dah kena ni susah tuan-tuan. Dan kalau dah pergi rawatan tak boleh semua juga, dia pergi pada peringkat ketiga tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Ya, ini sahabat yang menceritakan benda ni, akhirnya pergi jumpa doktor. Dia bekerja dekat satu institusi hospital yang paling dihormati dalam Malaysia ni, dekat Kuala Lumpur, IJN. Sekarang keadaannya sihat, sakit. Jumpa dengan doktor, doktor cek, scan, tengok satu tak ada apa sakit pun kak. Tak ada sakit apa pun. Kenapalah nampaknya tak fit, tak sihat, ya? Kena cuti berbulan-bulan. Ya, tuan-tuan dulu lihat. Ya, jadi benda seperti ini
diatasi, diobat, dirawat, tapi kita dilarang untuk mencari siapakah puncanya. Ya, kita ni tak digalakkan untuk cari siapakah puncanya. Kita kena tengok diri kita, terus kita kena cek diri kita sendiri. Kalau diberitahu oleh seseorang pengubat itu yang melakukan benda ni kepada kamu adalah fulan, kita jangan percaya, tuan-tuan. Kerana biasanya pemberitahuan seperti itu adalah tidak betul. Kerana syaitan lagi sekali dia nak kita berpecah belah. Tiba-tiba yang dituduh itu adik-beradik kita. Nampak? Yang dituduh itu merupakan orang jiran kita. Yang dituduh itu merupakan kawan baik kita di pejabat. Syaitan lagi sekali dan sesatkan kita, dia nak kita benci dan bergaduh pula dengan orang keliling kita. Dan markah yang paling tinggi akan diberikan kepada sesekor iblis itu bila dia berjaya memecah belahkan di antara masyarakat dengan suami isteri. Itu adalah iblis yang mendapat pangkat kenaikan yang paling hebat. Ia melintang pukang, dia naik ke jusa A, jusa B, jusa C. Ya, balik kepada kisah tadi, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Nampaknya Nabi SAW dalam hadis sahih pun turut kena sihir. Ya, dalam hadis mengatakan Nabi disihir oleh Al-Labid bin Al-A'sam, seorang Yahudi yang telah pun berusaha mendapatkan sikat Nabi daripada khadam Nabi. Lalu dia telah pun menyihirkan sikat tersebut, dia campakkan ke dalam telaga berdekatan dengan Madinah. Maka Nabi SAW telah pun kena sihir sampai Nabi tidak boleh bangkit daripada kebaringan. Nabi merasakan Nabi pernah ke rumah isteri tersebut, tapi Nabi tidak pergi, lupanya Nabi hanya dalam urusan dunia, tidak melibatkan akhirat, kerana urusan akhirat dijaga oleh Allah SWT. Nabi pening kepala macam kita pening, Nabi sakit perut macam kita sakit, dan Nabi pun pernah kena sihir. Maka akhirnya Allah SWT telah mengutuskan Jibril dan Mikail untuk mengajar Nabi, sekaligus memberitahu kepada kita semua doa menghindari sihir. Salah satu daripadanya iaitu Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Ya, itu sebab bila nak tidur baca tambah dengan satu Qul huwallahu ahad, hembus seluruh tangan, sapu pada seluruh anggota badan mana yang sampai. Ya, jadi Jibril dengan Mikail datang pada Nabi SAW untuk tengok kenapa Nabi Muhammad ini diajar kepada Nabi dua surat tersebut Nabi baca, dan Jibril Mikail suruh Nabi beritahu pada Sayyidina Ali supaya pergi keluarkan sikat yang telah pun disihirkan itu dalam telaga. Dan Sayyidina Ali pergi untuk menimba keluar air telaga tersebut. Kelihatan di situ pokoknya pun macam pokok syaitan. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Dan telaga tersebut dikeluarkan airnya hitam macamlah air inai. Dan dibuang ke semuanya sekali. Barulah Nabi pulih, dan Nabi telah mengamalkan Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas.